Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi, salam 30. Terima kasih kepada anda yang sempat bersama di channel YouTube saya. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah pun subscribe channel YouTube saya ini, dan bagi rakan-rakan yang masih lagi belum subscribe, saya alu-alukan anda untuk subscribe ya, untuk kita perluaskan dan kita boleh berinteraksi bersama dengan teman-teman di luar sana ya. Kalau boleh like, share ya, setiap kali apa yang disiarkan melalui channel YouTube ini, dan anda juga dialu-alukan untuk memberi komen, dan setiap komen anda ya, saya tidak kisah sama ada anda pro ataupun kontra dengan pandangan saya tidak akan delete, saya akan benarkan anda memberikan pendapat anda walaupun bertentangan dengan apa yang saya perkatakan ya. Ini kebebasan untuk anda menyatakan pendapat, dan kecuali kalau ada maki hamun yang terlampau ataupun perkataan-perkataan lucah ataupun fitnah-fitnah yang terlampau yang tidak boleh saya benarkan berada dalam komen saya ya. Secara akademik, secara ilmiah, secara berfakta ya, ataupun pandangan yang saya rasa pandangan yang munasabah, boleh kita benarkan walaupun dia bertentangan ya. Inilah yang kita alu-alukan segala pandangan, kerana apa yang kita perkatakan kadang-kadang tidak semua yang kita katakan ini betul, ataupun tidak semua yang kita katakan ini ya mempunyai pandangan atau pendapat yang sama dengan anda semua. Okey, hari ini saya cuma nak ulas satu isu. Saya nak ulas tentang ucapan Presiden PAS ya, Haji Hadi Awang di dalam perasmian Muktamar PAS yang sedang berlangsung sekarang ini. Dan dalam ucapan itu saya menanti-nantikan apakah ucapan dasar Presiden itu menjurus ke arah ekonomi ya, kepentingan umat Islam seluruhnya ya, ataupun poin-poin yang kita rasakan bagus ya, untuk kita nilai dan kita pertimbangkan, ataupun dasar ekonomi yang mungkin Kerajaan Malaysia Madani boleh mengambilnya sebagai satu pandangan yang baik untuk membina negara kita. Dan kita menantikan ucapan itu daripada Presiden PAS, kerana dia bertaraf presiden sebuah parti Islam ya, yang dah lama wujud sejak tahun 1946. Sudah pastilah parti ini mempunyai pengalaman ya, di dalam melihat situasi politik negara, di dalam melihat kepimpinan negara ini semenjak merdeka sampai kepada hari ini. Sudah pastilah parti ini boleh menilai dengan baik ya, dan boleh memberi pandangan, kritikan dengan baik. Tapi malangnya saudara, di dalam ucapan Presiden PAS itu, saya melihat tidak ubah seperti ucapan-ucapan sebelum ini. Ya, sentimen ditanamkan ya di dalam muktamar tersebut, sentimen kaum dan juga sentimen agama. Ya, yang menarik perhatian saya apabila Haji Hadi menyatakan mana mungkin parti ini boleh ataupun sanggup menyertai kerajaan perpaduan yang ada hari ini, kerana dalam kerajaan perpaduan yang ada hari ini adanya banduan. Kita fahamlah dia nak rujuk kepada siapa ya? Sudah pastinya dia merujuk kepada PMX sebagai banduan. Dan satu lagi dia kata dalam parti tersebut juga ada kluster mahkamah. Kita pun faham kepada siapa yang dia tujukan ya, kepada timbalan Perdana Menteri Zain Hamidi. Ini di antara yang kita boleh baca pemikiran Haji Hadi. Kenapa kita boleh baca? Kerana itulah yang selalu diungkapkan di dalam penulisan dia dalam Facebook ya, itu yang dia selalu ungkapkan dalam setiap ucapan-ucapan dia dalam pentas ceramah politik. Sebab itu kita boleh baca dengan mudah apa yang terkandung di dalam otak Haji Hadi ini ya. Okey, saya nak ulas tentang banduan lah ya. Dia kata Anwar ini banduan, maka tidak wajar PAS bersama dengan kerajaan perpaduan. Sebelum saya menjawab isu itu, saya nak bagi tahu ya, tidak timbul sepatut isu ini diceritakan dalam muktamar tentang wajar atau tidak parti PAS ini berada dalam kerajaan perpaduan, sebab tidak ada tawaran pun ya. Kerajaan perpaduan tidak pernah menawarkan kepada PAS untuk menyertai kerajaan perpaduan. Kerana apa? Kerana tawaran itu lebih awal telah pun dibuat ya, telah pun dikemukakan oleh Kebawah Duli Tuanku Yang Tuan Agong sewaktu selepas PRU 15 ya, ditawarkan kepada PAS, ditawarkan kepada PN ya, kalau betul kamu nak orang Melayu Islam bersatu, kalau betul kamu nak negara ini stabil ya, dan penyatuan umat Islam khususnya,
Itu yang dicadangkan oleh Agung. Kerana Agung berpegang kepada ayat Al-Quran. Apa dia? Wa tansimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini ayat yang menyeru ke arah penyatuan ummah. Ya. Inilah yang dinyatakan oleh Ulil Amri, ya, yang Tuan Agong sebagai ketua negara kita. Ya. Kita faham selepas PRU-15 tidak ada kerajaan lagi dan beliau adalah pemerintah ketika itu yang terbesar. Dan beliau menawarkan supaya diadakan penyatuan. Lupakan politik, lupakan perbalahan, fokus kepada membina negara yang telah merosak selama 33 bulan. Ya, di bawah kerajaan PN. Ya, ekonomi yang merudum, pelaburan yang tak ada. Pengangguran bertambah, inflasi meningkat. Ya, jadi Agung minta bersatulah supaya tidak ada perbalahan. Ya, tapi ya, apa yang disarankan oleh Tuan Agong itu disahut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan berlapang dada. Walaupun dari segi politiknya kita tahu, mana mungkin keadilan boleh terima pengkhianat yang tikam dia dari belakang, yang menjatuhkan kerajaan PH itu. Tak mungkin kita boleh terima, saudara. Kalau tanya dari segi politik, tak mungkin Anwar boleh terima. Ya, Azmin, Muhyiddin, di antara orang yang menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi Anwar membelakangkan, mengenepikan sentimen itu. Ya, mengenepikan itu semua kerana patuh kepada arahan Ulil Amri yang di Pertuan Agong. Ya, kerana Anwar tahu tentang ayat Al-Quran. Ya, tentang ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemerintah di antara kamu. Ya, selagi pemerintah itu tidak menyeru ke arah kemungkaran. Bagi Anwar, Agung pemerintah Ulil Amri ketika itu, ya, menyatakan perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Mana mungkin Anwar boleh engkar? Maka Anwar terima cadangan itu. Ya, walaupun ketika itu tidak dikatakan kamu jadi Perdana Menteri, tak ada, baru cadangan bentuk kerajaan paduan itu. Belum dibincang pun siapa Perdana Menteri. Tapi Anwar kata, saya menerima serahan Agong. Tapi bila dia panggil PN, ya, di dalam PN itu ada bersatu, diketuai oleh Din Tompok, Din Cirit ini, ya, di dalam itu ada parti Islam yang selama ini bercakap tentang Islam, yang selama ini di mulut mereka, ya, mengalunkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Mereka menolaknya. Ya, mereka menolaknya, saudara, mentah-mentah. Mereka menolak apa yang Agong cadangkan itu bulat-bulat. Ya, bahkan dia tinggalkan istana cepat mungkin. Ya, selalu marahnya. Terus buat PC. Ya, dan mempersendakan dalam seolah-olah mempersendakan apa yang Agong perintah. Saya sign, ya, surat itu, tetapi saya rimak, saya tidak bersetuju. Dengan egonya. Ya. Kenapa, saudara? Kerana dia yakin dengan tindakan dia, ya, perangai dia, seperti dulu dia nak ulang balik. Dengan cara apa? Membeli wakil-wakil rakyat ini. Ya, 10 orang dia dah confident dia dapat daripada Barisan Nasional. Ya, seperti mana yang dia pernah jatuhkan kerajaan kita dulu dengan melalui SD. Sehingga kan dia terlupa bahawa selepas PRU-15, Akta Lambat Parti itu telah pun dikuatkuasakan. Mana mungkin dia boleh melakukan perkara yang sama. Tetapi dia masih yakin dia boleh jadi kerajaan. Akhirnya tak nak jadi kerajaan. Dan yang paling kita simpati dengan Haji Hadi, yang tak tahu apa-apa pun. Mungkin dia tak tahu tentang Akta Lambat Parti ini. Ya, tak tahu pun tak pelik sebab dia kaki ponteng parlimen. Mungkin dia tak tahu. Sebab itu dia kata dia cukup jumlah. Lebih daripada cukup. Tunggu istana panggil. Ya, sebab dia lihat apa yang Muhyiddin tunjuk. Dokumen-dokumen SD yang telah ditantangani ada 114, 115. Maka boleh bentuk kerajaan. Walau semuanya itu tidak ada nilainya lagi. Tak laku lagi. Ya, akhirnya mereka tidak boleh jadi kerajaan. Ya. Jadi saya nak katakan bahawa yang tak mahu jadi kerajaan dan tak mahu bersatu padu itu adalah kamu. Ya, pihak-pihak yang ada di dalamnya, ulama, yang dikatakan ulama. Dalamnya ada parti Islam. Mereka yang tidak mahu menyatukan umat Melayu dan umat Islam bagi mentadbir dan menguruskan negara ini. Mereka nak mereka juga jadi kerajaan. Walaupun Tuhan telah takdirkan mereka jadi kerajaan 33 bulan. Ya, walaupun secara tidak demokratik,
secara tidak berakhlak dan tidak bermoral dan bertentangan dengan Islam. Mereka jadi kerajaan juga, tetapi mereka tidak gunakan kesempatan itu untuk melakukan perubahan. Bahkan negara semakin hancur, dan itulah permulaan kehancuran negara. Di zaman 33 bulan. Dan hari ini Presiden PAS bercakap dia tak akan bergabung dengan kajian perpaduan kerana di dalamnya ada banduan. Siapa banduan itu? Sudah pasti dia merujuk kepada Anwar Ibrahim. Kenapa dia jadi banduan? Kerana fitnah yang dikenakan ke atasnya. Apakah fitnah itu betul atau tidak? Haji Hadi sini pernah menulis dalam buku Kazaf, bahawa fitnah terhadap Anwar itu adalah satu fitnah yang amat jijik dan bertentangan dengan Al-Quran. Maka Haji Hadi menulis satu buku Kazaf yang merujuk khusus kepada kes Anwar Ibrahim. Dia tahu itu kerana dia yang tulis buku. Dia tahu Anwar tidak bersalah. Dia tahu Anwar difitnah. Sebab itu dia tulis buku ketika itu. Oleh kerana dia difitnah itu, maka dia dipenjarakan. Bila dipenjarakan, keluar penjara, Haji Hadi kata itu banduan. Apakah semua banduan itu orang yang betul-betul bersalah? Nabi Yusuf alaihissalam pernah dipenjarakan akibat fitnah oleh Zulaikha. Apakah kita nak pandang jijik kepada Nabi Yusuf kerana dia banduan? Berapa ramai lagi para nabi, para ulama, bahkan 4 mazhab kita, ulama mazhab kita sendiri pun pernah masuk penjara, saudara. Dan di akhir zaman dunia moden ini pun berapa ramai yang pemimpin-pemimpin negara yang pernah dipenjarakan kerana memperjuangkan nasib rakyat. Contohnya macam Nelson Mandela, Afrika, 20 tahun lebih. Dia dipenjarakan kerana membela nasib pejuang kulit hitam di Afrika, dan akhirnya dia diangkat sebagai pemimpin. Apakah jijik nama seorang banduan seperti Nelson Mandela kerana memperjuangkan rakyat? Recep Tayyip Erdogan juga pernah dipenjarakan, dan sekarang dia jadi pemimpin, dan jadi melahirkan sebuah negara Turki yang dikenali dan dihormati oleh negara-negara barat. Apakah hina seorang banduan seperti itu? Kalau isu banduan lah yang menjadi sebab mengapa PAS tidak mahu bagi perpaduan, kita nak nyatakan kepada Haji Hadi, kamu sendiri menyatakan Anwar itu tidak bersalah. Almarhum Tok Guru Nik Aziz berulang-ulang kali menyatakan Anwar difitnah. Bahkan almarhum Ustaz Fadil Noor menyatakan kewajipan umat Islam ketika itu adalah untuk mempertahankan seorang Melayu Islam seperti Anwar Ibrahim daripada dizalimi. Itu yang almarhum Ustaz Fadil Noor lakukan. Itu almarhum Tok Guru Nik Aziz lakukan. Dan perkara yang sama pernah dilakukan oleh Haji Hadi apabila dia membuat menerbitkan buku Kazaf khusus untuk Anwar, dan merujuk kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga yang mengeluarkan fatwa khusus tentang kes Anwar Ibrahim. Dan dia tahu sekarang ini, saudara, bahawa Anwar menjadi banduan kerana fitnah. Apakah kerana itu maka dia mengatakan PAS tidak sanggup masuk ke dalam perpaduan kerana adanya banduan? Yang kedua, dia kata kluster mahkamah. Dia merujuk kepada Zahid tentunya. Kluster mahkamah. Apakah dalam PN tidak ada kluster mahkamah? Saya nak tanya. Dalam PN pun ada kluster mahkamah. Dan saya nak bagi tahu lagi, suatu mufakat nasional diwujudkan antara PAS dengan UMNO ketika itu, Barisan Nasional. Ketika Hadi memeluk Najib Razak, Presiden UMNO, apabila Hadi memeluk Zahid Hamidi di atas pentas mufakat nasional, ketika itu kedua-dua mereka juga adalah kluster mahkamah. Kenapa kamu boleh berpeluk dengan kluster mahkamah ketika itu? Apakah Haji Hadi tak tahu bahawa ketika dia mengadakan mufakat nasional dengan Najib dan juga Zaid, apakah Haji Hadi tak tahu bahawa mereka ketika itu juga adalah kluster mahkamah? Kenapa kluster mahkamah waktu itu suci? Kenapa kluster mahkamah waktu sekarang ini tidak suci? Ini yang kita nak tanya Haji Hadi. Dan dia kena terangkan kepada ahli-ahli PAS. Mengapa saya boleh terima Zaid dulu walaupun dia kluster mahkamah, tetapi saya tidak boleh terima Zaid sekarang walaupun kluster mahkamah. Walaupun kita tahu DNAA dia pun diperkenankan, diluluskan oleh mahkamah. Dia tidak ada kes lagi sekarang ini, sehingga datangkan satu bukti yang lain, perbicaraan yang lain kalau ada. Mana tak timbul lagi kluster mahkamah kalau ikut dari segi perundangan. Tetapi tak apalah, kalau dia nak cop juga Zahid itu kluster mahkamah,
Kita nak tanya Haji Hadi, apa bezanya Zahid sekarang, sebagai yang kamu anggap kluster mahkamah, dengan Zahid dulu ketika dalam Muafakat Nasional? Ketika itu dia pun kluster mahkamah. Artinya saudara, bagi PAS, bagi Haji Hadi itu sendiri, kalau bersama dengan mereka, ada kes apa pun, pada mereka bukan kluster mahkamah. Kerana isu moral bagi Haji Hadi, kalau bersama dengan dia, ada kes moral apa pun, tidak jadi masalah. Sebab itu, Semburit, Azmin Semburit berada dalam PN, tak jadi masalah kepada Haji Hadi. Pernah Haji Hadi cerita tentang isu ini. Kita jangan lupa, sewaktu kita jadi kerajaan dulu, dalam Pakatan Harapan, Azmin waktu itu bersama dengan kita. Apa kata dia? Apa kata PAS dalam isu Semburit Azmin? Bagi kami, kuasa tak sampai 5 hari, kes Semburit ini akan dapat diselesaikan. Bermakna, waktu itu dia menganggap kerajaan Pakatan Harapan melindungi Azmin. Melindungi Azmin. Kalau bagi mereka kuasa, dia kata 5 hari kita boleh selesaikan kes Azmin. Saudara, bila dia jadi kerajaan, dia ada kuasa, usahakan dia nak siasat kes Azmin. Azmin jadi Menteri Kanan ketika mereka jadi kerajaan. Mereka tak sentuh pun, tak siasat pun kes Azmin. Bahkan Azmin jadi menteri. Menteri lebih tinggi daripada Haji Hadi. Haji Hadi Presiden PAS, walaupun ahli parlimen lebih ramai daripada Bersatu, tetapi Haji Hadi hanya dah jadi duta khas Timur Tengah. Azmin jadi Menteri Ekonomi, Menteri Kanan. Apa yang dia nak siasat? Tak siasat pun. Sebab apa? Sebab mereka bersama, saudara. Sebab mereka bersama. Dulu mereka mengatakan Azmin sebab mereka bertentangan. Waktu itu Azmin masih dalam PH. Tetapi bila Azmin bersama dengan dia, Azmin juga mengatui pengkhianatan langkah Sheraton, bersama dengan Haji Hadi, satu geng, maka tidak timbul lagi isu Semburit ini. Tidak timbul lagi isu Semburit ini. Sama juga seperti dalam Muafakat Nasional. Bila bersama dengan mereka, Haji Hadi tak nampak lagi kluster mahkamah. Matanya dibutakan. Kenapa? Kerana kepentingan diri, kepentingan parti melebihi daripada prinsip Islam yang ada, ilmu yang ada pada diri dia. Dan hari ini dia nak bercakap tentang prinsip. Hari ini nak cerita tentang banduan. Hari ini nak cerita tentang kluster mahkamah. Sedangkan dia sendiri, Perikatan Nasional itu sendiri, gabungan parti yang ada PAS itu, dipimpin oleh kluster mahkamah. Jangan lupa, ramai lagi kluster mahkamah. Ramai lagi di kalangan mereka, saudara. Dan yang lebih dahsyat lagi, apabila dia menerima Mahathir, hadir Mahathir dalam muktamar PAS. Masuknya Mahathir ke dalam Dewan Muktamar, dia disambut dengan laungan takbir. Bayangkan, saudara. Orang seperti Mahathir ini, dapat laungan takbir di dalam muktamar PAS. Siapa Mahathir? Orang yang pernah menyatakan PAS parti sesat. Siapa Mahathir? Orang yang mengatakan yang mati di Mali itu mati kata. Siapa Mahathir? Orang yang pernah menghina janggut Nabi. Siapa Mahathir? Orang yang pernah menghina pemakaian aurat, nutup aurat bagi wanita. Siapa Mahathir? Orang yang pernah menghina hukum hudud. Banyak lagi kalau cerita tentang Mahathir. Saudara, orang seperti ini dikutip oleh parti PAS dan diberi laungan takbir apabila masuk ke dalam muktamar PAS. Apa nak jadi dengan parti Islam ini, saudara? Sebab itu tak pelik, dalam PAS ini ada dah golongan-golongan di bawahan sana yang mula merasa sangsi di atas keikhlasan PAS di dalam memperjuangkan Islam. Cuma mereka tidak ada kekuatan dan keberanian untuk menyatakan pandangan mereka. Sebab itu saya katakan, kalau kita ada prinsip, kita tidak takut untuk menyatakan kebenaran. Kepada muktamirin yang hadir pada muktamar, kalau kamu berpeluang untuk berucap, nyatakan ini. Kalau betul kamu sayang kepada parti PAS, kalau betul kamu nak bersama dengan parti PAS sampai kamu mati, kalau kamu yakin hanya parti PAS boleh memperjuangkan Islam, kamu wajib memperbetulkan parti itu mulai hari ini. Mulai hari ini. Kalau tidak, parti PAS akan terus hanyut, dan terus hanyut dipimpin oleh manusia yang hanya mementingkan diri mereka, yang hanya berpolitik dengan melebihi batasan, sehingga tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang tidak benar.
Bagi mereka, kalau perkara itu dilakukan oleh pihak lain yang bertentangan dengan mereka, bagi mereka haram, tak betul, tidak mematuhi Islam. Konsep Malaysia Madani itu tidak menepati Islam. Ya? Konsep Malaysia Madani itu tidak menepati Islam. Ya? Dalam waktu mereka jadi kerajaan, saya pun tak tahu konsep apa yang diguna pakai. Ya? Orang seperti Mahathir yang pernah menghentikan bantuan ke sekolah agama. Ya, pada pandangan Mahathir, sekolah agama ini akan melahirkan ilmuwan agama yang ekstrim, pelampau Islam. Maka Mahathir menghentikan bantuan kepada sekolah agama, dan bantuan ini ditingkatkan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, di bawah Kerajaan Malaysia Madani. Tetapi PAS masih lagi mengangkat Mahathir sebagai penasihat dia. Hari ini Tuhan tunjukkan depan mata kita siapa yang sebenarnya jujur di dalam meningkatkan imej Islam sebenarnya. Siapa yang jujur dan siapa yang hanya berslogan. Selama ini mereka hentam DAP anti-Islam, DAP liberal, DAP ni berfahaman komunis. DAP ni adik-beradik PAP di Singapura. Ini yang selalu dimainkan oleh para walaon. Hari ini Tuhan tunjukkan bahawa parti inilah yang sekarang ini menyembah lutut pemimpin Singapura. Parti inilah yang menyembah lutut parti PAP di Singapura hari ini, Tuhan. Jadi kita fikir, saudara, mana prinsipnya? Mana prinsipnya? Ini membuktikan bahawa mereka menuduh DAP itu hanya kerana politik, bukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan hujah. Kalau betul kerana prinsip, benci DAP kerana DAP ini adik-beradik PAP, mereka tidak akan mengadakan hubungan dengan Singapura. Tapi hari ini mereka empat negeri ini mengadakan hubungan dengan Singapura, dan mengharapkan supaya Mahathir memainkan peranan dia, pengaruh dia, untuk mendapatkan pelaburan ke negeri mereka. Percayalah saudara, Mahathir dah tidak apa-apa. Negara luar dah tak ingat lagi siapa Mahathir ini. Bahkan penduduk di Langkawi tempat Mahathir sendiri pun menolak Mahathir, sehingga dia dijatuhkan dalam keadaan jijik dan hina, hilang deposit. Bukan dia saja, anak dia juga dijatuhkan dengan hina, hilang deposit. Bukan anak dia, suku sakat dia, keturunan dia, semua calon dia hilang deposit, saudara. Orang inilah dikutip oleh PAS untuk menjadi penasihat. Bayangkan Mahathir Mohamad sekarang ini menjadi penasihat kepada yang dikatakan tuan guru, yang dikatakan ulama. Seorang ulama menerima nasihat daripada seorang diktator yang bernama Mahathir Mohamad. Itulah tanda-tanda akhir zaman, di mana ulama menjual maruah dia kepada seorang yang munafik seperti Mahathir Mohamad. Itu saja ulasan saya. Terima kasih banyak kepada saudara. Tolong share seluas mungkin, kerana bagi kita inilah kerja dakwah yang wajib kita lakukan, supaya kita tidak mahu umat Islam jauh tersasar, jauh tersesat oleh kepentingan politik, orang-orang seperti Hadi Awang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.